ilmu mustalah hadis, iaitu satu ilmu yang membincangkan asas-asas dan kaedah untuk mengenal pasti keadaan-keadaan sanad. Sanad itu ialah rantaian sanad, dan matan. Matan itu apa? Matan itu ialah teks. Hadis dari aspek penerimaan dan penolakan. Pembahasan ilmu mustalah. Yang menjadi pembahasan ilmu mustalah ialah sanad dan matan, dari sisi diterima ataupun ditolak. Yang ketiga adalah manfaat ilmu mustalah, iaitu kita dapat membezakan yang mana satu hadis sahih dan yang mana satu hadis yang lemah. Definisi yang keempat ialah hadis. Menurut bahasa, hadis bermaksud al-jadid, iaitu baru. Bentuk jamaknya pula ialah al-hadis. Pengertian hadis menurut istilah, hadis ialah apa sahaja yang dinisbahkan pada Nabi Muhammad SAW dari segi perbuatan, perkataan, takrir atau sifat, sama ada fi zikr atau akhlak, dan sirah sama ada sebelum dan selepas menjadi rasul. Hadis juga ialah segala yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in, termasuk juga apa yang dinamakan hadis marfu', maqtu' dan mauquf. Yang kelima ialah khabar. Dari segi bahasa, khabar ialah an-naba' yang bermaksud berita. Dari segi istilah mempunyai 3 pendapat. Yang pertama ialah seerti dengan hadis, dengan makna memiliki satu erti dan satu makna. Yang kedua ialah berbeza dengan hadis. Hadis berasal daripada Nabi Muhammad SAW, manakala khabar berasal daripada selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ialah khabar lebih umum daripada hadis. Hadis berasal daripada baginda Nabi Muhammad SAW, manakala khabar berasal daripada Nabi Muhammad SAW atau selain baginda. Yang keenam ialah al-athar. Dalam erti bahasa, al-athar ini bermakna baki sesuatu benda ataupun bekas sesuatu. Manakala istilah pula terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama ialah seerti al-hadis, iaitu apa dia? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik daripada perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa istilah bagi al-hasar ini ialah kata berlawanan bagi al-hadis, iaitu al-khabar, ialah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, sama ada dari segi ucapan ataupun perbuatan. Isnad didefinisikan sebagai menyebutkan hadis itu kepada orang yang mengatakannya atau sandarkan hadis pada periwayatannya. Bagi erti lain pula, urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjutan kepada teks ataupun matan. Isnad dan sanad hampir sama ertinya. Kedua-duanya adalah penting untuk menentukan nilaian hadis. Yang ke-8 adalah sanad. Sanad menurut bahasa adalah al-muqtamad, iaitu yang bersandar. Kenapa disebutkan sebagai al-muqtamad? Kerana hadis itu dia ni disandarkan atau menyandarkan kepadanya. Menurut istilah pula, sanad bermaksud urutan para perawi hadis yang kemudiannya berlanjut kepada matan. Yang ke-9 ialah matan. Matan dari segi bahasa adalah perkataan bahasa Arab yang bermaksud kukuh, kuat, teguh dan tinggi. Menurut istilah, matan merupakan perkataan terakhir dari sanad. Dari segi istilah, matan adalah perkataan yang berada di penghujung sanad. Ini bermakna apa yang ada di hujung sanad kuat kerana disertakan dengan sanad. Tampaknya ia adalah lemah. Hadis itu lemah. Oleh itu, matan adalah isi kandungan hadis yang dibawa oleh perawi tersebut di dalam hadisnya. Musnad dari segi bahasa merupakan isim maf'ul kepada asnada yang bermaksud menyandarkan atau menisbahkan kepadanya. Menurut istilah mempunyai 3 erti.
Yang pertama, setiap kitab di dalamnya mengandungi kumpulan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat menurut ketentuan tertentu. Yang kedua, hadis marfu' yang sanadnya bersambung. Dan yang ketiga, jika yang dimaksudkan itu adalah sanad, bererti itu adalah masdar mim. Musnid didefinisikan sebagai orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik orang itu mengerti ataupun tidak mengerti, dan hanya menyampaikan riwayatnya sahaja. Maksudnya, orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya tu sama ada ia mengetahui ilmu hadis ataupun tidak. Itulah musnid. Contoh dia Imam Al-Bukhari. Yang ke-12 adalah muhadis. Muhadis adalah orang yang bersusah payah dalam ilmu hadis, iaitu orang yang susah payah belajar ilmu hadis, baik dari segi riwayatnya ataupun diriwayatkan. Dia juga mengetahui banyak riwayat-riwayat hadis serta keadaan para perawi hadis. Definisi yang ke-13 ialah hafiz. Maksud hafiz ada dua pendapat. Yang pertama, menurut banyak pakar hadis, artinya sama dengan muhaddis. Yang kedua, ada yang berpendapat bahawa al-hafiz itu martabatnya lebih tinggi daripada al-muhaddis kerana ia lebih banyak mengetahui setiap tingkatan, iaitu tabaqat para perawi hadis dibandingkan ketidaktahuannya. Okey, dalam ilmu hadis juga dikenal istilah al-hafiz, iaitu orang yang menghafal 100 hadis matan berserta sanadnya walaupun dengan berbagai cara. Yang terakhir ialah hakim. Hakim merupakan orang yang berpengetahuan luas mencakup semua hadis yang ada sehingga tidak ada perkara yang tidak diketahui melainkan sedikit sahaja. Hal ini menurut sebahagian ahli ilmu hadis. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.